Maknanya senarai negeri ini senarai yang jadi keseluruhan semua Dewan Undangan Negeri meneruskan undang-undang yang menjadikan khalwat sebagai satu kesalahan. Jadi orang yang tak faham ni dia ingat perlembagaan kita ni kuasa buat undang-undang di parlimen saja. Kuasa buat undang-undang jenayah syariah ni dalam penal code saja. Even dalam penal code pun, penal code ni kita ambil daripada Indian Penal Code, dibawa oleh Francis Light pada tahun 1786 ke Penang. Kemudian diperkembangkan lagi ke negeri-negeri Selat dan juga negeri-negeri Melayu yang mengikat perjanjian menerima residen penasihat-penasihat British di negeri-negeri Melayu. Jadi undang-undang itu pun dibawa dan diterima pakai. Tetapi selepas daripada merdeka, setengah undang-undang itu terus diteruskan dan undang-undang yang saya sebutkan tadi, yang hukum kanun itu dimasukkan di dalam perlembagaan kita melalui butiran 1. Jadi butiran 1 ini dia bagi secara umum. Disebut kataannya creation of offences against the religion of Islam. Mengadakan kesalahan-kesalahan jenayah yang berkaitan dengan agama Islam. Jadi khalwat ni dia khusus berkaitan dengan bagi kalangan orang Islam dan dikuatkuasakan di mahkamah syariah. Jadi tak timbul isu bagaimana dikatakan pertentangan antara mahkamah syariah dengan mahkamah sivil. Because mahkamah syariah ni dia pelengkap kepada orang Islam. Maknanya kalau tidak ada mahkamah syariah, tidak ada perundangan orang syariah, orang Islam ni dia hanya pakai undang-undang sivil saja, dalam penal code saja. Jadi tak lengkap hal-hal berkaitan dengan agama yang diwarisi dari turun-temurun, yang diwarisi daripada Al-Quran dan Sunnah. Jadi di situ peranan perundangan syariah ni memainkan peranan yang penting untuk dalam sistem kenegaraan kita. Bermakna memang dalam undang-undang di tanah Melayu dah memang ada. Memang ada. Dan bukannya seperti yang mereka dakwa, ini adalah sebahagian daripada dakwah Islamisasi sejak zaman agenda Islamisasi yang dibuat oleh JAKIM dan sebagainya. JAKIM langsung tak terlibat. JAKIM ni dia hanya penyelaras. Dia hanya menyelaras supaya contohnya katakan peruntukan undang-undang tu biar sama. Jangan ada perbezaan. Ada negeri ni kata salah, ada negeri ni tak salah. Hatta dalam isu berkenaan khalwat ni, di negeri Perlis pun ada kesalahan ini. Walaupun kritikan terhadap undang-undang khalwat tu datang daripada Mufti Perlis, tetapi di negeri Perlis pun ada undang-undang berkaitan dengan khalwat tu. Kerana undang-undang berkaitan ini diwarisi sebelum lagi daripada orang-orang yang negatif terhadap khalwat itu menjadi mufti. Dia bukan perkara baru. Sebelum daripada orang-orang tertentu menjadi betul besar, sudah ada undang-undang berkaitan dengan kesalahan jenayah khalwat itu. Dan undang-undang kesalahan itu berdasarkan kepada Al-Quran. Because dalam Al-Quran disebut la taqrabuz zina. Itu mesej dalam Al-Quran. Jangan kamu dekati zina. Tahap mana mendekati zina yang kita boleh kuat-kuasakan. Jadi ulama kita telah memutuskan tahapnya adalah berkhalwat apabila berdua-dua, lelaki dan perempuan itu ataupun lebih, di mana keadaan mereka berdua-dua itu menimbulkan syak bahawa mereka melakukan sesuatu yang tidak bermoral. Maka di situ sudah boleh disekat dan dijadikan satu kesalahan. Dan proses bagaimana ia dijadikan kesalahan pun menjadi kesalahan bukanlah terus maknanya kita pergi pecah rumah, masuk tangkap orang dalam rumah tanpa soal bicara. Dia penguatkuasa ni dia ada dia punya SOP. Saya rasa SOP ni dah diperkenalkan pada tahun 2010 lagi. Sudah diterima oleh Majlis Kebangsaan Hal Ehwal Islam untuk diguna pakai oleh negeri-negeri, oleh penguatkuasa Jabatan Agama Islam negeri-negeri. Dah diguna pakai. Dia mesti dapat dia ada maklumat dulu. Ada aduan dulu. Ada aduan, based on that aduan berdasarkan prinsip in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Maka mereka pun pergilah ke tempat tu. Ketuk pintu dulu, dilaporkan, tanya dulu. Bukan dia terus pergi tangkap atau terus pergi hukum. Dia tanya dulu. Dan kalau tidak ada maklumat, dia tak pergi cari. Ini kalau mencari-cari kesalahan tu memanglah bercanggah dengan prinsip syarak. Dia berdasarkan kepada maklumat. Dan contohnya kita bagi macam kes berkaitan dengan isteri ataupun anak orang. Katakan ibu bapa tu dia tak boleh kontrol anak dia. Dan dia tahu anak dia menjalankan kegiatan yang tidak bermoral ini. Maka dia minta tolong dengan Jabatan Agama. Penguatkuasa agama inilah yang akan membantu dia bagi menyelamatkan anak dia. Cuba bayangkan kalau tidak ada undang-undang ni. Kalau tidak ada undang-undang khalwat ni. Kalau suami ataupun saudara lelaki ataupun bapa kepada wanita tu, dia marah sangat dengan orang lelaki yang berkhalwat dengan anak dia tu, saya rasa dia ambil tindakan yang di luar batas undang-undang. Tapi Datuk, mereka membangkitkan isu privasi. Ini kita tak boleh nak menganggap semua privasi itu dia boleh melakukan apa. Dia bukan mutlak. Even dalam kesalahan kaitan dengan dadah pun, kalau dia letak, dia ada maklumat ada dadah di rumah dia tak boleh nak claim kata privasi.
Saya nak simpan dadah di rumah saya. Dia boleh, bukan takat kata ketuk pintu, pecah pintu pun boleh. Kenapa dalam hal berkaitan dengan dadah ataupun kesalahan-kesalahan lain boleh kita ketuk pintu pergi buat siasatan, sedangkan dalam kes khalwat kita tak boleh? Ini kita ada kepincangan di situ. Dalam pemahaman pemikiran mereka, kerana mereka beranggapan bahawa hal-hal berkaitan dengan agama ni is not for the state, bukan untuk negara ataupun untuk pihak berkuasa untuk mengawal. Jadi dia kata itu personal matters. Ini yang menjadi kesilapan, kerana mereka berfikiran bahawa negara kita adalah sebuah negara demokrasi sekular. Okey. Ini masalah dia, pokok pangkal dia di sini. Kami ingat ya, isu pemansuhan ataupun pertentangan yang dibuat ini tidak, orang kata sedikit sebanyak menyesatkan. Sebab kalau sekarang ni, kalau kita tengok ramai juga yang dah mula kata, yelah, kata hak kita. Dia dah mula mendekati perkara itu daripada perkara yang sewajarnya kita fikir dalam Islam. Dia dalam perlembagaan kita yang dikatakan fundamental liberties tu, hak-hak kebebasan asasi ataupun hak asasi itu sebenarnya dia tertakluk kepada undang-undang. Dia tidak mutlak. Contohnya dalam perkara 11 berkenaan dengan hak kebebasan beragama. Bagaimana dia menganuti dan mengamalkan agama dia mestilah tertakluk kepada perkara 11.5, tidak bercanggah dengan undang-undang am, morality dan public health. Ini dinyatakan dalam perlembagaan sendiri, dalam perkara berkaitan dengan hak kebebasan beragama itu sendiri. Jangan kita menganggap bahawa bila ada hak kebebasan beragama dalam perlembagaan, ikut suka akulah macam mana aku nak menjalankan agama aku. Tak boleh. Dia mesti berdasarkan kepada undang-undang. Terutama sekali kalau orang Islam, walaupun dia ada hak kebebasan beragama itu mesti within the scope ajaran agama itu sendiri. Dan di mana ajaran agama itu dihuraikan? Of course melalui fatwa, melalui undang-undang yang digubal di bawah ni. Sebab perkara 3 menyebutkan ketua bagi agama Islam adalah raja-raja. Dan kedudukan raja-raja sebagai ketua bagi agama Islam adalah mutlak, prerogatif. Dia bukan tertakluk kepada nasihat-nasihat ataupun pandangan-pandangan daripada pihak kerajaan, pihak akademisyen dan sebagainya. Dia adalah kuasa mutlak. Jadi maknanya kalau raja memutuskan bahawa dia nak dengar daripada mufti dilantik sebagai penasihat utama dalam hal agama, maka apa yang dinasihati oleh fatwa diterima oleh Tuanku Sultan, di gazet sebagai fatwa, dia jadi undang-undang. Mesti dipatuhi. Jadi hak kebebasan tak boleh menyanggahi fatwa yang telah di gazet tersebut. Itu kerangka yang sudah ada dan sudah pun diterima oleh Mahkamah Persekutuan, Mahkamah Tertinggi Negara. Tapi masalah dengan mereka ini, mungkin most of them dah duduk di luar negara lama, ataupun dah pencen lama. Dia tidak mengikuti perkembangan yang sedang berlaku dalam negara kita, di mana perubahan-perubahan dalam keputusan-keputusan Mahkamah Tertinggi ini telah berlaku. Macam baru-baru ini pun kes melibatkan seorang bekas anak kepada bekas menteri di Jabatan Perdana Menteri sendiri. Dia menerbitkan dan menterjemahkan sebuah buku yang mempunyai 1001 kesesatan. Buku bertajuk Allah, Kebebasan dan Cinta, ataupun dalam bahasa Inggerisnya Allah, Liberty and Love. Mempunyai 1000 macam-macam kesesatan. Buku tu bercanggah dengan hukum syarak dan akidah Islam. Dirampas oleh JAIS. Mereka challenge undang-undang JAIS tu. Undang-undang Seksyen 16 di bawah enactment kesalahan jenayah syariah. Dia challenge di Mahkamah Persekutuan. Tapi alhamdulillah Mahkamah Persekutuan memutuskan bahawa undang-undang itu adalah selaras dengan perlembagaan. Jadi hak kebebasan beragama, hak kebebasan asasi mesti dibaca bersama dengan perkara 3, iaitu Islam sebagai agama negara. Jadi kena belajarlah. Jadi nasihat saya kepada orang-orang kumpulan G25 ke ataupun mana-mana orang pencen, saya rasa ambil peluang ni untuk belajar tentang agama. Jangan jadi kumpulan yang diperalatkan oleh puak-puak ataupun pihak-pihak tertentu untuk kepentingan politik mereka. Kerana kepentingan politik mereka ini, kalau mereka tidak asaskan kepada apa yang sudah termaktub dalam perlembagaan, dia sudah menjadi satu elemen tidak setia kepada raja dan negara. Kerana yang di Pertuan Agong bersumpah memelihara agama Islam. Kalau kita mencabar kedudukan agama Islam, kita mencabar perundangan berkaitan Islam, sebenarnya kita sudah ada elemen tidak setia kepada yang di Pertuan Agong, tidak setia kepada raja dan negara. Jadi orang kalau tak setia kepada raja dan negara ni, kita boleh pakai ke? Kita boleh dengar ke pandangan mereka. Jadi nasihat saya kepada orang ramai, kita nak ikut pandangan ataupun nak ikut pendekatan golongan-golongan tertentu, kita kena fahami dulu asas di dalam perlembagaan negara. Mungkin Datuk boleh kaitkan juga dengan konsep wasatiyah ataupun kesederhanaan. Of course. Dalam keadaan ni. Konsep wasatiyah yang diperkenalkan ini adalah konsep yang berteraskan kepada Al-Quran. Dia bukan pendekatan politik Perdana Menteri. Dia adalah berdasarkan kepada ayat wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata
Itu ummah wasatah itu adalah ummah yang menjadi seimbang dan adil. Dia jadi tonggak iman tonggak yang seimbang dan adil. Dia seimbang jauh daripada ekstrim keagamaan ekstrim yang terlalu melampau dan jauh daripada ekstrim liberal. Liberalisme juga adalah satu Ekstrim. Keterlampauan ya. Yes. Ekstremisme. Sekarang ni yang kita ada sekarang ni, pada saya G25 itu adalah kumpulan ekstremis, tapi ekstremis liberalism. Dan kita berhadapan juga dengan ekstremis agama yang sampai ke tahap IS dan sebagainya. Jadi wasatiyah ni di tengah-tengah. Wasatiyah ni berdasarkan apa yang sudah ada dalam perlembagaan negara kita. So pada saya perlembagaan negara kita adalah satu dokumen wasatiyah yang perlu kita hayati dan kita fahami. Kalau tidak kita akan menjadi sama ada berat belah liberal yang longgar ataupun terlalu rigid. Masih dengar ni. Okey, baik, mungkin dan masa yang berbaki ni mungkin Datuk nak bawa saya di ISIM, Institut Kajian Strategi Islam. Sekali lagi saya ulangi, saya pernah sebutkan bahawa kita mengenengahkan ataupun mengemukakan satu dokumen yang dinamakan DIAN, Daulatkan Islam Agama Negara. Inilah prinsip yang kita nak keluhuran perlembagaan itu, menghayati Islam sebagai agama negara, menghayati mematuhi sumpah yang Di-Pertuan Agong untuk memelihara agama Islam. Sebab itulah kita gunakan Daulatkan Islam Agama Negara yang juga berteraskan kepada ayat Al-Quran, an aqimuddin wa la tatafarraqu fih. Daulatkan agama dan jangan kamu bertelingkah. Jadi ia pun boleh dipakai untuk perpaduan. Perpaduan UMNO PAS tu boleh berteraskan kepada Daulatkan Islam ini. Okey Datuk, 1 minit Datuk. Okey, kita berhadapan dengan maklumat-maklumat sebegini tanpa sempadan ya, khususnya dalam media sosial. Jadi kita sebagai orang biasa ya, macam kita marahan inilah ya, apabila berhadapan dengan ataupun menerima sumber-sumber macam ni, macam kita nak melindungi diri kita supaya tidak terpengaruh. Sikap kita ambil pendekatan tabayun. Tabayun ni dapatkan penjelasan. Kalau kita tak faham, dapatkan penjelasan daripada Jabatan Agama, daripada JAKIM, daripada Mufti dan sebagainya. Ini sikap tabayun yang disarankan di Al-Quran. In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayanu. Jangan kita jump to conclusion dan mengambil pendirian yang sesat yang akhirnya merugikan kita sendiri. Sama-samalah kita fikirkan apa yang nyatakan Datuk. InsyaAllah. InsyaAllah. Terima kasih Datuk Profesor Haji Muhammad Nasir Desa, Ketua Pegawai Eksekutif Institut Kajian Strategi Islam Malaysia ISIM, bersama dengan kita. Ni waktu yang compact yang macam banyak terisi ni. Padat. Penuh dengan pemahaman ni untuk kita semua. Dan terima kasih juga kepada anda semua yang setia menyaksikan Selamat Pagi.